Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan dirahmati Allah. InsyaAllah kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dalam surah Al-Hajj, yang mana surah ini diambil daripada rukun Islam, iaitulah ibadah haji yang kita sedang berada padanya. Kita sedang melalui momen-momen ibadah haji ketika ini. Tuan-tuan puan dirahmati Allah, kalau kita lihat pada mutiara pertama yang telah kita ambil sebelum ini ialah takwa. Dan semua ibadah yang Allah wajibkan kepada manusia, tujuannya adalah untuk membina takwa. Solat dan juga zakat yang Allah sebutkan pada awal surah Al-Baqarah, tujuannya adalah untuk takwa. Puasa yang kita telah lalui pada bulan Ramadan, tujuannya apa? Allah sebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ibadah haji yang para jemaah haji, saudara mara, sahabat, ibu ayah kita sedang lakukan, tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk membina takwa. Dan kita di sini bakal haji yang berada di Malaysia ini, bagaimana kita? Allah sebutkan, Allah tidak tinggalkan kita. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ini ayat yang ke-37. Allah kata la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging daripada sembelihan korban yang kita lakukan di sini itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Akan tapi apa yang sampai? Yang sampai adalah takwa. Bagaimana cara Allah nak menanamkan, nak membina sifat takwa kepada kita semua, pada jemaah haji yang sedang berada di sana, juga pada bakal haji kita yang berada di tanah air kita. Juga Allah tidak tinggalkan. Bagaimana caranya? Kita lihat pada ayat yang ke-32 daripada surah Al-Hajj ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul daripada ketakwaan hati. Ayat ke-32 ini, sebelum ini kalau kita lihat bermula daripada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim AS yang Allah perintahkan kepada baginda untuk menyuruh umat manusia menunaikan ibadah haji. Allah cerita juga tentang orang-orang yang sama ada menunaikan haji ataupun tidak, yang boleh melakukan ibadah kurban pada hari raya haji. Tujuannya apa? Ataupun bagaimanakah caranya untuk membina takwa ini? Takwa ini ia dibina dengan hati. Ia dibina dengan Allah sebutkan yu'azzim sya'airallah. Dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa maksud syiar-syiar Allah? Yang dimaksudkan dengan syiar-syiar Allah adalah lambang-lambang yang menunjukkan kepada kita mengagungkan agama ini. Para jemaah yang melakukan haji, ibadah haji itu melambangkan mereka mengagungkan syiar Allah, kerana haji adalah lambang agama ini. Mereka melakukan ihram, mereka bertungkus luma, bersusah payah, simpan duit, meninggalkan tanah air, meninggalkan ahli keluarga. Itu tujuannya apa? Untuk mengagungkan syiar Allah. Kita yang berada di sini juga boleh melakukan perkara yang sama dan perlu melakukan perkara yang sama, iaitu mengagungkan syiar-syiar Allah. Bagaimana? Kita solat, itu adalah mengagungkan syiar Allah. Kita melakukan ibadah kurban, itu mengagungkan syiar Allah. Kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, itu adalah syiar Allah. Kita berpakaian sebagai seorang Muslim, menutup aurat mengikut cara yang sepatutnya, itu termasuk dalam yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan perkara itu datangnya daripada mana? Inilah dia mutiara kedua yang kita dapat daripada surah Al-Hajj ini,
ia datang daripada hati yang tunduk. Tidak mungkin seseorang itu dapat nak mengagungkan syiar-syiar Allah jika Allah tidak berada besar di dalam hati dia, hingga dia memberikan keutamaan. Sebagaimana kita semua sanggup pada setiap hari bangun pagi, tak kira letih, tak kira hujan ataupun panas, kita akan keluar untuk mencari rezeki, keluar pergi ke pejabat, keluar untuk berniaga. Kenapa kita sanggup melakukan perkara itu walaupun kita penat bertahun-tahun, berpuluh tahun melakukan perkara yang sama? Kerana kita tahu nak mencari rezeki itu, pekerjaan itu, perniagaan itu mendapat tempat yang istimewa di hati kita. Maka kita sanggup untuk melakukan apa sahaja yang diperlukan. Maka orang-orang yang dia mampu untuk menzahirkan syiar Allah, maka sebenarnya itu adalah kerana Allah besar berada di dalam hati dia. Kerana ramai saja orang yang mempunyai kesihatan yang baik, mempunyai harta yang banyak, akan tetapi dia tidak terpanggil untuk pergi menunaikan haji. Begitu juga kita, ada orang yang sihat tubuh badannya, akan tetapi tidak terpanggil untuk pergi menunaikan solat berjemaah ataupun untuk berhenti solat daripada urusan yang sedang dilakukan. Kenapa? Kerana Allah tidak besar berada di dalam hati dia. Maka ini didikan utama yang Allah nak berikan dalam surah Al-Hajj ini kepada para jemaah haji, kepada kita bakal jemaah haji, juga pada alumni haji, untuk kita semak semula mutiara yang kedua daripada surah Al-Hajj ini, iaitulah takwa, iaitulah sujud taqwal qulub. Allah sebutkan dalam ayat ke-32 ini, hati yang bertakwa, hati yang sujud, hati yang mengikut apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Hati ini yang penting dalam nak melakukan ibadah haji, kerana kita berurusan dengan ramai orang, kita panas terik, kita penat, keadaannya tidak selesa dengan pakaian ihram. Satu situasi yang tidak selesa. Nak pergi ke tandasnya terhad, perlu beratur yang panjang, yang ramai. Kita nak berada di Arafah itu bukan satu tempat yang luas, bukan boleh berada di keseluruhan tempat, ada tempat-tempat yang tertentu. Nak berdoa di Jabal Rahmah itu tempatnya bukan besar. Nak mendapatkan stamina, nak konsisten untuk terus beribadah, berdoa, itu perkara yang mencabar. Diperlukan kepada apa? Kepada hati yang tunduk. Jika tidak, kita akan pergi menunaikan haji dengan rasa sombong, dengan kedudukan dan harta yang kita ada, kita bawa ke sana, lalu kita memandang orang lain sebagai orang yang kecil, orang yang rendah. Kita bakal jemaah haji, perkara yang sama kita nak peringatkan pada diri kita, agar hati kita ini, kita nak menjadikan dia taqwal qulub, hati yang tunduk sujud kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Kenapa? Kerana ia pasti bertentangan dengan kehendak kita seharian. Arafah Quran Hour, satu permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat